Banting. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Timbalan Speaker. Banting juga ingin berdiri untuk melafazkan sokongan saya terhadap pembentangan rang undang-undang yang akan meminta undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Selangor yang memasukkan frasa-frasa yang dinyatakan dalam rang undang-undang ini, dan saya ingin untuk kemudahan semua, saya ingin melafazkan membaca sedikit tentang apa yang akan diluluskan di sini, iaitu yang pertama, dengan adanya pindahan yang dibuat oleh rang undang-undang ini, maka seseorang ahli Dewan Negeri Selangor yang telah dipilih ke Dewan Negeri, sekiranya beliau melepaskan keanggotaannya ataupun resign ataupun terhenti menjadi anggota parti politiknya ataupun sis, beliau perlulah mengosongkan kerusinya sebaik saja satu tarikh kekosongan luar jangka dipastikan oleh Dewan Speaker di bawah fasa 3 Perkara Baru 65A ini. Dan juga dengan adanya rang undang-undang ini, selepas itu ahli Dewan Negeri Selangor yang berkenaan juga dibenarkan untuk bertanding semula di dalam pilihan raya pada bila-bila masa selepas beliau melepaskan keahliannya dalam Dewan Negeri ini, dan dengan demikian kehilangan kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Negeri dalam tempoh 5 tahun tidak akan diterima pakai lagi. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang ada dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan yang lalu, tetapi sekarang ini tidak akan diterima pakai lagi. Krosa ini sebenarnya adalah ada sebenarnya sebelum undang-undang ini dipinda, memang perlembagaan asal kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan membenarkan ahli-ahli dewan yang mengosongkan kerusinya ataupun meletakkan jawatan untuk bertanding semula. Tetapi pada tahun 1980-an, kalau saya tak silap, peruntukan ataupun perlembagaan persekutuan dipinda untuk menegah bahawa ahli Dewan Negeri ataupun ahli Dewan Rakyat ini daripada bertanding semula dalam tempoh 5 tahun. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang saya kira adalah baik dan bagus untuk pembangunan dan juga perkembangan politik di negara kita, khususnya di negeri Selangor, kerana ini adalah sesuatu yang memang amat diperlukan oleh rakyat. Saya ingin mengingatkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa sebenarnya Dewan Negeri Selangor, kalau saya tidak silap, mungkin setahun ke 2 tahun yang lepas, kita ada membahas satu usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Bukit Kasing ataupun Suruhanjaya, saya kurang pasti, yang membawa maksud yang lebih kurang sama, iaitu mensyaratkan ataupun meminta Kerajaan Negeri Selangor untuk menyegerakan pembentangan satu rang undang-undang yang membawa masuk menegah gejala lompat parti ini. Dan walaupun usul itu telah pun diluluskan pada masa itu, tetapi kita tidak boleh meneruskan proses yang seterusnya untuk membentangkan rang undang-undang ini kerana pada masa itu perlembagaan persekutuan masih belum lagi dipinda. Dan pada masa itu keadaan politik di peringkat persekutuan juga barangkali tidak begitu mengizinkan rang undang-undang ini dibentangkan. Tetapi segala-galanya telah pun berubah apabila ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan menandatangani CSA dengan Kerajaan Persekutuan yang dipimpin oleh ahli Parlimen Pera, Datuk Seri Ismail Sabri, dan mensyaratkan bahawa adalah menjadi keutamaan kepada kerajaan untuk meluluskan satu rang undang-undang pindaan perlembagaan persekutuan untuk memasukkan krosa-krosa yang dinyatakan di sini. Saya dimaklumkan bahawa krosa ataupun perkara ataupun fasa yang hendak kita masukkan dalam perbahasan ataupun kertas rang undang-undang ini adalah sama bahasa dari segi bahasa dan juga dari segi perkataan
yang diguna pakai semasa Parlimen meluluskan rang undang-undang yang sama. Saya menerima perkara ini dan saya setuju dan menyokong kerana memang ini adalah hasrat rakyat. Kita kadang-kadang kita pun rasa sedikit menyentuh hati apabila kita perlu mengambil masa yang begitu lama untuk meluluskan peruntukan-peruntukan ini di dalam negara kita. Kerana kalau kita boleh mengimbas sekali sejarah, perkara ini mula-mula dibangkitkan oleh ahli yang berhormat daripada DAP iaitu saudara Lim Kit Siang seawal tahun 1978 dan kemudiannya mendapat sokongan banyak kali di peringkat di kalangan ahli-ahli pembangkang termasuk PAS pada masa itu yang memohon supaya perkara ini dibinda dan dimasukkan, tetapi kita perlulah menunggu sehingga tahun 2022 iaitu barangkali 40 lebih tahun. Saya dilahirkan pada tahun 1978. Jadi kita perlu menunggu 44 tahun untuk memastikan untuk perkara ini dimasukkan ke dalam undang-undang lembaga persekutuan dan sekarang ini akan juga dimasukkan dalam undang-undang di peringkat negeri Selangor. Itu adalah sesuatu yang bagus. Cuma kita juga perlu mengakui bahawa ada dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Inggeris, two wrongs doesn't make one right. Kita perlu mengakui bahawa undang-undang yang kita bentangkan ini tidak sebenarnya tidak perfect ataupun bukannya semuanya cantik-cantik belaka. Memang kita perlu mengakui bahawa ada kekurangannya, ada juga kekeliruannya. Dan tetapi ini tidak boleh dijadikan sebagai satu alasan untuk menolak rang undang-undang ini secara pukau, secara total. Ini adalah tidak wajar kerana sekiranya ada kekeliruan dan kekurangan, maka ianya haruslah dan bolehlah pada masa-masa depan sekiranya masa mengizinkan dan juga keadaan mengizinkan, kerajaan boleh meminta undang-undang yang ada ini untuk menjadikannya lebih kemas, untuk lebih sepadan dengan peredaran masa dan keperluan masa pada itu. Dan rang undang-undang ini juga haruslah diluluskan dengan kadar yang segera kerana kita lihat betapa pentingnya ianya dalam menjamin kestabilan politik di negara Malaysia. Kita lihat seperti saya setuju dengan apa yang dilafazkan oleh Pekilan Jan tadi, sekiranya kita tidak ada rang undang-undang ini, maka saya rasa akan berlaku banyak perkara yang buruk. Yang pertama telah disebutkan oleh Yang Berhormat tadi iaitu kata-kata akan berbesta. Maksudnya akan berlaku banyak tawar-menawar pada masa itu, pada dalam tempoh masa 24 ataupun 48 jam selepas putusan PIU diumumkan, dan akan berlaku wakil-wakil rakyat diculik, wakil-wakil rakyat kehilangan dan kemudiannya berlaku perkara-perkara yang akan menyebabkan putusan pilihan raya itu tidak dapat ditolak ataupun diterbalikkan. Kerajaan yang dipilih itu tidak dapat dibentuk, akhirnya wakil-wakil rakyat melompat dari satu parti ke satu parti yang lain menyebabkan kerajaan yang asal ataupun kerajaan yang kalah tu, pihak yang kalah itu dia menang semula melalui pintu belakang. Jadi saya rasa itu adalah sesuatu yang haruslah kita meletakkan satu titik nokta melalui pembentangan dan juga melulusnya rang undang-undang ini. Kita juga perlu beringat ini adalah fenomena pertama kalau kita tak ada undang-undang ini. Kedua, ketidakstabilan politik itu akan menyebabkan ekonomi Malaysia terus menjunam. Kita telah pun lihat dalam keadaan yang ada dalam keadaan setahun dua di Malaysia ini, prestasi ekonomi Malaysia semakin teruk. Mata wang kita semakin merosot dan juga pendapatan rakyat semakin berkurang. Ini disebabkan oleh kekurangan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia, menyebabkan tidak ada pelaburan sama ada daripada pelabur domestik ataupun daripada pelabur asing. Dan ini akan membentuk satu keadaan di mana kegiatan ekonomi kita semakin berkurang. Rakyat juga akan menghadapi masalah untuk menjalankan kehidupan biasa seharian. Jadi saya berpendapat bahawa rang undang-undang ini perlulah diluluskan dalam kadar yang segera. Cuma kita pun berasa sedikit
sedikit kilan apabila di peringkat negeri kita juga perlu melaksanakan ataupun meluluskan undang-undang sama. Kini sekarang ni kita okeylah, kalau di negeri Selangor kita tak ada masalah. Memang kita antara Dewan Negeri Selangor yang paling ke depan. Ya, kita ada membentangkan usul, kita sebenarnya amat mentepan ni masa lah. Kita melakukan ini sebelum Parlimen ataupun Dewan Rakyat meluluskan undang-undang ni, kita ada usul dan sebagainya. Kita ke depan. Tapi bukan perkara yang sama, barangkali bukan tapi ini bukan tidak semestinya akan berlaku di negeri-negeri yang lain dan dan mungkin mereka akan menggunakan masa-masa yang lebih panjang untuk meluluskan undang-undang sama. Saya difahamkan di negeri Perak contohnya, undang-undang yang sedemikian ini sebenarnya belum lagi diluluskan dan sebelum undang-undang diluluskan mereka dah membubarkan Dewan Undangan Negeri Perak. Jadi akan menimbul satu kegusaran ataupun pertanyaan di dalam pengundi. Apakah akan berlaku selepas pilihan raya nanti? Jadi kita berasa syukur kerana fenomena lompat-melompat kata berpesta itu tidak berlaku di negeri Perak kerana apa yang berlaku adalah hang parlimen di sebelah sana. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan apabila kita lihat Dato' Sri Haji Sarani, Menteri Besar Perak, dia mengatakan bahawa apabila dia berbincang dengan rakan di sebelah sana, dengan Perikatan Nasional, tidak ada tawaran. Saya rasa ini adalah tangkapan saya secara subjektif lah. Apa akan berlaku? Mengapa tidak ada tawaran? Adakah mereka akan menggunakan taktik-taktik yang sebenarnya bertentangan dengan semangat rang undang-undang ni untuk memastikan mereka akan mendapat sokongan majoriti di Dewan Undangan Negeri? Ini pertanyaan saya. Jadi saya rasa ini adalah amat malang lah sekiranya ini berlaku kerana seharusnya rang undang-undang ini perlulah bukan saja diluluskan di peringkat parlimen tetapi haruslah ianya diluluskan di setiap Dewan Undangan Negeri sebelum kita berhadapan dengan pilihan raya. Maka dengan itu bolehlah kita minta rakyat untuk turun mengundi untuk memastikan dan kita boleh memastikan kadar peratusan mengundi itu adalah tinggi. Kali ini kita lihat peratusan mengundi itu adalah sangat tinggi. Saya tidak boleh membayangkan Tuan-Tuan dan Speaker, sekiranya undang-undang ini tidak diluluskan di peringkat parlimen, dan kita turun padang berkempen, kita nak minta rakyat mengundi, dia akan tanya balik soalan yang sama kepada kita. Adakah Yang Berhormat boleh menjamin calon-calon yang kita menangkan itu, dia tidak akan lompat parti selepas PRU? Memang jawapan saya kepada mereka, saya tak boleh jamin. Kalau tak ada undang-undang ini, kita tak boleh jamin. Kerana mereka memang boleh lompat. Dalam struktur undang-undang yang lama itu memang mereka dibenarkan untuk lompat ataupun bertukar parti. Kerana mereka kata itu adalah hak asasi dia. Hak dia di bawah Perlembagaan Persekutuan, hak untuk berbersatuan. Jadi kita tidak boleh menghalang dan kita barangkali pun tidak boleh menuntut ganti rugi kerana itu tidak diperuntukkan di bawah Undang-Undang Persekutuan. Dia memang boleh bebas untuk memilih persatuan yang dia nak join, dia bebas untuk memilih parti politik yang dia hendak menyertai. Jadi itu adalah sesuatu yang saya rasa kita berasa syukur kerana undang-undang ini telah diluluskan di peringkat parlimen sebelum kita turun untuk berkempen di pilihan raya, di dalam pilihan raya. Jadi Tuan-Tuan Speaker, saya berpendapat ada juga beberapa perkara yang saya rasa perlu kita bangkitkan di sini untuk mengemaskan seperti apa yang saya pernah melafazkan sebelum ini. Rang undang-undang ini tidak menghalang, rang undang-undang ini menegah atau mensyaratkan seorang ahli dewan yang berhenti menjadi ahli ataupun meletakkan jawatannya sebagai ahli, dia keluar parti. Kalau dia ada pegang kerusi, dia perlu mengosongkan kerusi. Dan dia dibenarkan untuk bertanding semula sebagai calon. Itu adalah apa yang kita nak luluskan di sini. Tetapi rang undang-undang ini tidak mengekang parti politik. Itu adalah tajuk saya. Antara lompat parti dan parti yang lompat. Kita juga harus ingat bahawa kemungkinan untuk parti yang bergabung di dalam sebuah gabungan politik, tak kisahlah apa namanya, Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Gabungan Politik Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah,
Tak kisahlah apa nama dia. Dia bergabung di bawah satu parti, di bawah satu kampungan. Keseluruhan parti itu en blok lompat keluar dan masuk kampungan satu lagi. Ataupun dia keluar, dia kata dia sendiri adalah tidak memihak mana-mana, dia bebas, apa akan berlaku kalau macam itu? Bukankah ini juga satu sifat lompat parti yang lebih besar? Kerana dia berlaku secara en blok. Dan undang-undang ini sebenarnya tidak ada sebarang peruntukan untuk mengekang parti-parti yang lompat. Parti yang lompat itu saya rasa kita juga harus peringat akan menjadi satu fenomena yang kerap berlaku selepas ini sekiranya kita tidak memikirkan cara untuk mengekang ataupun regulate ataupun mengawal tingkah laku parti politik yang sedemikian. Ini bukannya sesuatu yang baru, sebenarnya ia pernah berlaku di negeri Selangor di mana pada satu masa dahulu kita ada kita berasal daripada Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat terdiri daripada 3 buah parti pada masa itu, Parti PAS, Parti Keadilan dan juga Parti DAP. Tetapi kemudiannya berlaku perkara di mana Parti PAS memutuskan kerjasama dengan parti-parti komponen yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang menimbulkan banyak masalah. Saya berpendapat kerajaan juga harus dan juga pakar-pakar perundangan juga harus memikirkan soalan ini. Adakah kita boleh meluluskan satu juga undang-undang ataupun pindaan terhadap undang-undang yang setia ada untuk memastikan gejala ini tidak akan berlaku. Sebabnya ialah kerana sekarang budaya politik di Malaysia ini dia bukan saja ada parti politik, tapi kerana latar belakang politik kita yang majmuk, kita perlu ada gabungan parti politik untuk mendapil Malaysia dan juga negeri Selangor. Ini adalah sesuatu yang memang pernah ditulis ataupun dilafazkan oleh pakar-pakar sejarah. Seperti contoh, Malaya tidak akan dapat mencapai kemerdekaan kalau tidak ada kesepakatan antara UMNO, MCA dan MIC. Parti TAP satu sendiri tidak boleh mendakbil kerajaan negeri ataupun Malaysia kalau tidak ada sokongan daripada parti yang lain. Begitu juga dengan Perikatan Nasional. Parti Pribumi Bersatu tidak boleh. Parti PAS pun tak boleh. Parti-parti daripada Sabah dan Sarawak lagi tak boleh. Perlu ada gabungan politik. Perlu ada kerjasama politik. Dan bagaimana kita mengawal hubungan kerjasama ini, saya rasa kita juga perlu memberi sedikit tumpuan di situ. Kita bukannya macam negara-negara barat di mana Parti Demokratik, Parti Republikan, Parti Buruh, Parti Konservatif, dia boleh mendakbil negara mereka secara tunggal tanpa perlu bergabung. Tapi di Malaysia hakikatnya realiti politik di Malaysia ialah orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Kadasan Duzun, orang Iban Dayak, orang Kristian, orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, semua perlu bekerjasama untuk menjadikan negara ini berjaya. Kalau tidak, kalau satu-satu kaum saja ataupun satu-satu parti saja, tak mungkin akan berlaku. Jadi kita perlu ada sesuatu undang-undang ataupun peruntukan pada masa depan, barangkali bukan sekarang, lembaga ataupun undang untuk tubuh kerajaan negeri Selangor. Bertepanan dengan rakyat. Hakikatnya tengok, tidak berani datang ke Dewan. Apakah maksudnya? Jadi tahu-tahu sajalah yang berhormat dan rakan-rakan sekalian. Teguran saya ini yang berhormat Tuan Imam Speaker bukan saja terhadap mereka yang lompat-lompat, yang kebetulannya mereka juga ahli Dewan Negeri Selangor. Malahan juga kepada mereka ataupun parti mereka yang bersekongkol dengan mereka untuk melakarkan yang menyebabkan langkah Sheraton ini, menyebabkan tumpangnya kerajaan Pakatan Harapan yang hanya dapat bertahan selama 22 bulan saja. Sekarang karma, orang sekarang ni berkata apa? Karma, ini karma dia. Apa berlaku selepas 22 bulan pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan ialah kerajaan gagal. Kerajaan Perikatan Nasional yang gagal. 17 bulan kita nampak macam-macam perkara berlaku. Larangan ataupun perintah kawalan pergerakan yang terumbang-ambing, prestasi ekonomi terus merundum, negara kita menghadapi krisis demi krisis. Budak-budak tidak boleh bersekolah, rakyat tidak ada makan dan minum, tidak ada makanan yang mencukupi,
sumber pendapatan rakyat terjejas. Semua berlaku pada masa yang sama. Ini menunjukkan Kerajaan Perikatan Nasional yang menyusuli Kerajaan Pakatan Harapan, dia lagi teruk daripada Pakatan Harapan. Itu sebabnya label yang dilemparkan kepada Kerajaan Muhyiddin ini ialah kerajaan gagal. Itu adalah benar kerana memang terbukti gagal. Sampai rakyat kena mengangkat bendera putih. Masih ingat tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mohon sekalian? Bendera putih. Kerana sudah tak ada wang untuk beri makanan. Tidak ada sumber pendapatan. Makan, minum pun tak boleh. Rakyat nak pergi sekolah pun tak boleh. Tak ada tablet, tak ada internet. Janji nak bagi. Tetapi akhir-akhirnya tidak kesampaian. Masih juga mereka nak datang ke Pejabat Adun, Pusat Khidmat ahli Dewan Negara kita, Dewan Rakyat kita untuk mendapatkan bantuan. Jadi, ahli-ahli yang berhormat sekalian, kita semua tahu kerana orang-orang yang mengkhianat ini, inilah apa yang berlaku kepada kerajaan Malaysia ataupun negara Malaysia yang kita ada. Tidak cukup dengan 17 bulan, 14 bulan Ismail Sabri. Apa berlaku? Nasib baik, saya nak ingatkan kepada semua, nasib baik ahli Parlimen Pakatan Harapan sudi untuk berunding dan kita ada foresight untuk mengetahui bahawa sekiranya ketidakstabilan politik ini terus berulang, undi tidak percaya, macam-macam perkara lagi, sehingga apa yang berlaku macam Kerajaan Perikatan Nasional, mereka takut untuk berdepan dengan Dewan Rakyat. Mereka tidak berani memanggil persidangan Dewan Rakyat kerana tidak berani untuk menghadapi undi tidak percaya. Kita tahu sekiranya ini terus berlaku, ini akan menyebabkan prestasi ekonomi negara kita akan terus merosot. Barangkali tidak ada peluang untuk kembali ke pangkal jalan. Oleh sebab itu, Pakatan Harapan telah pun membuat keputusan yang saya rasa sangat penting dan sangat kritikal, iaitu untuk menandatangani perjanjian CSA dengan Kerajaan Persekutuan untuk menjamin buat sementara waktu Kerajaan Persekutuan dapat berfungsi dengan biasa, tapi pada masa yang sama, peruntukan dan kuasa diturunkan kepada wakil rakyat untuk menolong rakyat dan menstabilkan situasi politik yang terumpang-amping pada masa itu. Dan pada masa itu jugalah undi 18 diluluskan. Pada masa yang sama, kita membenarkan pendaftaran pengundi secara automatik. Pada masa yang sama, kita meluluskan rang undang-undang anti lompat parti di peringkat persekutuan. Kesemua ini dicapai kerana adanya perjanjian ini yang menyebabkan negara kita berada sekurang-kurangnya untuk satu tempoh masa yang pendek di landasan yang betul supaya perjalanan kerajaan boleh diteruskan secara aman. Saya kira ini adalah prinsip yang dibawa oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Tengok apa yang berlaku sekarang. Kita sudah menjangka Pakatan Harapan tidak akan dapat undi ataupun kita tidak ada satu gabungan ataupun blok politik yang akan menang kerusi majoriti. Dan telah pun terbukti perkara ini. Perikatan Nasional hanya ada 73 kerusi. Pakatan Harapan ada 82 kerusi. Mungkin 83 kalau kita menang Padang Serai. Barisan Nasional agak merosot 30 kerusi. GPS 23 kerusi. Termasuk yang lain tak sampai 30 kerusi pun. GRS, Parti Bangsa Malaysia, calon bebas dan sebagainya, tak sampai 30 kerusi. Jadi, ahli-ahli berhormat sekalian, Pakatan Harapan yang sekarang ini hendak menstabilkan keadaan politik. Kita selalunya ditanya, saya masih ingat tuan-tuan sekalian, kita selalu ditanya oleh media, adakah Pakatan Harapan akan mempertimbangkan soal untuk bekerjasama dengan blok politik yang lain kalau berlakunya hang parlimen? Saya selalu ingat, pemimpin kita sama ada daripada Parti Keadilan, daripada TAP ataupun Amanah, kita tidak pernah menolak kemungkinan untuk bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain, dengan blok politik yang lain untuk membentuk sebuah kerajaan persekutuan yang stabil sekiranya berlakunya hang parlimen. Tidak pernah. Tetapi kita berasa terkilan. Ada rakan-rakan di sebelah sana tu, baik Perikatan Nasional, baik GPS, baik Barisan Nasional, yang masih lagi taksub dengan sesuatu
yang pada masa sekarang telah pun terbukti membelakangi kepentingan negara Malaysia dan rakyat Malaysia. Malahan saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak wajar dan tidak matang. Ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan sebagai Jakarta serupa Pekin. Masih ingat tak? Dulu kita selalu tanya, kita selalu dengar, ada orang yang selalu mewawarkan kononnya politik matang. Politik matang macam mana? Galau perkara macam ini, dia pun tidak boleh bersepakat. Politik matang macam mana? Kalau mereka masih tidak lagi menghiraukan kepentingan rakyat dan negara. Politik matang macam mana? Kalau mereka masih lagi meletakkan kepentingan politik mereka sebagai tempat pertama, sebagai prioriti. Politik matang macam mana? Kalau mereka ini masih lagi menganggap politik kepartian itu adalah pada tempat yang pertama. Jadi saya berdiri di sini, Tuan Dimas Speaker, saya ingin menegur tindakan-tindakan ataupun tingkah laku politikus yang tidak matang ini. Lebih-lebih lagi, mereka yang kata mereka matang, nak perjuangkan politik matang, tetapi cakap pun tak cakap, buat pun tak buat langsung. Jadi, oleh sebab itu saya ingin mengajak rakan-rakan semua supaya kita perlu tengok konteks anti lompat parti ini, kita perlu luluskan rang undang-undang ini. Kita tahu ada lagi kekeliruan ataupun kekurangan di dalam rang undang-undang ini, tetapi kita tidak boleh menolak kepentingan ataupun semangatnya secara total. Rang undang-undang ini perlu diluluskan. Sekiranya ada apa-apa kekurangan, kerajaan perlu, dan saya mengesa kepada kerajaan untuk memastikan semua kekurangan ataupun kelemahan yang ada di situ boleh diperbaiki melalui pindaan pada masa-masa yang akan datang. Kita tidak mahu lagi ada orang-orang di sebelah sana. Saya tak kisahlah, mungkin ada bangsa ke, ombak setia ke, tak tahulah Sungai Air Tawar macam mana, tak pastilah. Kita tidak nak mereka ni menggunakan, kalau ada loophole dalam bahasa undang-undang, dalam ada loophole yang ada dalam rang undang-undang ini, mereka gunakan untuk melakukan perkara yang sama. Ini kita perlu ingat, jangan kita lalai, kerana kalau kita tidak hati-hati, ada lagi loophole yang akan digunakan oleh individu tertentu untuk kepentingan mereka. Kita telah melihat di Perak. Kita tak tahu apa akan berlaku di Perak. Sebab sekarang ni okeylah, sebab Menteri Besar Perak sudah angkat sumpah. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri juga telah pun mengambil tugas dia. Tetapi sebelum itu apabila perbincangan berlaku, pastinya saya rasa ada perkara, ada di dalam otak setengah pihak tu, dia masih ingat, boleh ke, sempat ke saya guna apa ruang saja yang saya ada untuk tarik sokongan daripada wakil-wakil rakyat di sebelah tu. Kita tak nak ini berulang. Kita tak nak langkah Sheraton ini berulang sekali lagi di mana-mana negeri di Malaysia ini. Kita nak supaya martabat dan juga amanah rakyat itu diangkat sebagai satu perkara yang penting. Tuan Dimas Speaker, saya pernah menyebut dan saya ingin menyarankan supaya kita juga perlu mengambil tahu bahawa bagi mereka yang lompat parti, mereka kalau ikut apa yang diluluskan oleh rang undang-undang ini, mereka dibenarkan untuk bertanding semula. Jadi jangan kata undang-undang ini tidak demokratik, kerana kalau tidak demokratik, pastinya mereka yang terhenti daripada menjadi wakil rakyat ataupun ahli parti yang menyebabkan kerusi mereka ini dikosongkan, mereka tidak ada hak untuk bertanding semula. Kalau ikut perlembagaan yang ada ni, perlembagaan ataupun undang-undang tubuh negeri yang lama tu, tak boleh. 5 tahun straight tak boleh bertanding. Tetapi kali ini kita telah pun mengeluarkan peruntukan ini ataupun halangan ini. Dibenarkan untuk bertanding. Dan kalau mereka bertanding atas tiket parti yang baru dan mereka menang, maka kita kata rakyat yang mengangkatlah, rakyat yang membenarkan, yang mengizinkan mereka untuk melakukan tindakan itu. Kalau macam tu kita tak boleh buat apa-apalah. Kita kena terima, itu adalah keputusan rakyat. Seperti apa yang berlaku dengan rakan saya, Tuan Dimas Speaker, Morib kan, dengan Hulu Kelang.
Walaupun pada masa itu keluar daripada ataupun dipecat daripada parti PAS, tetapi masuk dan turun ke langgang dalam PRU ke-14 atas tiket Pakatan Harapan Amanah dan menang dengan bergaya. Jadi saya rasa itu adalah sesuatu yang kita kena terima. Orang-orang PAS tak boleh kata ni meninggalkan pengkhianat, bukan lagi, tidak boleh lagi sebab itu adalah keputusan rakyat. Dan saya juga mengingatkan rakan-rakan di dalam Perikatan Nasional ini, jangan bersekongkoi dengan pengkhianat. Jangan bersekongkoi dengan kata-kata. Walaupun parti mereka itu bukan parti yang menerima kata-kata, walaupun parti mereka ini buat satu masa dahulu pernah menjadi mangsa kepada aktiviti lompat parti ini, tetapi jangan sekalipun dalam pilihan raya yang akan datang ini, mereka pula yang bersekongkoi dengan orang-orang yang lompat parti ini. Yang bekerja sama dengan parti-parti yang terdiri daripada lompat kata-kata ini untuk membentuk satu gabungan politik. Ya. Banting. Langkah demi langkah. Langkah setan yang dibuat dekat Hotel Sheraton ni, Presiden parti saya, dia beritahu 3-4 hari sebelum langkah setan tu bermula, Muhyiddin Yassin ada datang jumpa dia. Dia kata isunya isu Cina. Dalam Pakatan Harapan ni sebab ada DAP. Yang menjadi kemuskilan kepada saya, masa Bersatu ditubuhkan, masa dia join Pakatan Harapan, dia tak tahu yang Banting ni Cina. Dia ingatkan Banting ni Melayu. Jawa. Dia ingatkan Banting ni Melayu. Sebab itu dia sertai Pakatan Harapan. Tapi bila dah menang, boleh tubuh kerajaan, jadi Menteri KDN, jadi Menteri Ekonomi, nafsu dia besar. Tak sabar. Dibantu oleh 2-3 parti yang lain ni, yang kemaruk nak jadi kerajaan ni, yang dia punya pimpinan parti pun bagi tahu bahawa dialah yang sebenarnya menggerakkan langkah syaitan di Sheraton ni, yang menyebabkan undi rakyat, mandat yang diberikan oleh rakyat kepada Pakatan Harapan telah dicabuli. Saya nak tanya pandangan daripada Banting. Apa masalah Cina DAP dalam Pakatan Harapan ni? Betul ke? DAP ni nak gubal balik perlembagaan, DAP ni tak nak raja-raja, DAP ni tak nak Melayu, DAP ni tak nak bahasa Melayu, DAP ni komunis. Kalau boleh saya nak minta supaya Banting hari ini jawab sejelas-jelasnya tohmahan yang dilemparkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pilihan raya baru-baru ni. Terima kasih. Saya menanti-nantikan saat ini untuk menebus maruah kita, untuk memperjelaskan isu ini bukan saja di hadapan mereka yang tidak hadir, tetapi juga di hadapan mereka yang hadir. DAP terdiri daripada berpilang kaum. Ada Cina, Melayu, India, ada Kadazan Duzut, ada Dayak Iban. Kita ada wakil rakyat lagi daripada Dayak Iban. Rakan kita ahli parlimen Mas Gading, saudara Bimo, Modi Bimo. Dia adalah anak Bidayu. Sebelum ini kita ada wakil rakyat tali Tenum, Nonrita Swa, Kadazan Dusun. Kita ada lagi, ramai lagi wakil rakyat daripada bangsa India dan bangsa Melayu. Saya tak perlu cakap banyak sebab di Dewan ini kita ada ramai contoh. Parti TAP bukan parti komunis. Itu adalah tomahan ataupun fitnah yang sengaja ditaburkan untuk meraih undi, untuk menjaga kepentingan politik mereka. Yang Berhormat Taman Templer kena tahu, sebelum pilihan raya, saya ada baca, Selangor Kini, saya ada baca penerbitan kenyataan yang dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia kita, yang menasihatkan semua orang, semua calon, semua parti politik berkempen secara berhemah. Jangan fitnah, tapi kena pilih orang yang beramanah, yang ada integriti. Tapi jangan fitnah. Itu adalah mengikut ajaran agama Islam. Tetapi malang tidak berbau, Yang Berhormat Taman Templer. Bila kita turun kempen, fitnah macam-macam yang melemparkan terhadap kita, kita berasa sangat susah hati. Kerana DAP ini bukan saja dituduh sebagai komunis,
Kita ni dikatakan sebagai anti-Islam. Macam mana kita anti-Islam? Kita campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran Islam di negeri Selangor. Banting. Semalam Argentina kalah dengan Arab Saudi. Salah DAP. Salah DAP yang menyebabkan Argentina kalah dengan Arab Saudi. Bukan saja salah DAP, saya rasa bukan saja Argentina kalah dengan Arab Saudi. Semua perkara di bawah langit ini, di atas langit pun, di bawah langit pun, apa saja berlaku, semua salah DAP. Bukankah itu satu alasan yang mudah sekali? Tetapi adakah alasan ini masuk akal? Yang Muhammad? Bila kita turun berkempen. Ya. Terima kasih. Salah satu yang dinyatakan oleh Taman Templer sebentar tadi, ya, tuduhan bahawa DAP adalah komunis. Saya nak mohon komen daripada Yang Muhammad Banting. Ya, tuduhan komunis ini datang daripada pihak yang pernah bermesyuarat dengan Parti Komunis China pada 2017 di ibu pejabat parti mereka. Ya, ada satu terpapar, ya. Mereka kalau buat persidangan agung tahunan tu ada wakil Parti Komunis China, sedangkan DAP tak pernah panggil. Jadi siapa sebenarnya yang menjadi menjadi pihak yang berkawan dengan komunis ni? Terima kasih Yang Muhammad Banting. Hadir ke persidangan Parti Komunis China itu tidak lain tidak bukan adalah rakan-rakan komponen daripada Barisan Nasional. Ada gambar dia, ada video dia. Tetapi saya dan parti saya kira saya tak pernah hadir. Dan saya ingin mengisytiharkan di sini, ramai lagi rakan-rakan kita dari parti DAP, kita bukan komunis, kita tidak ikut fahaman komunis. Malahan ada sebahagian kita anti-komunis. Sebab komunis ini adalah tidak selari dengan budaya dan juga semangat perlembagaan persekutuan. Saya ingin bertanya, kalaulah DAP ini parti komunis, kan komunis ini haram kan? Tidak dibenarkan pendaftarannya oleh pertubuhan, pendaftar pertubuhan. Siapa yang jaga Kementerian Dalam Negeri? Antara tempoh 2018 hingga 2020. Siapa yang jaga Kementerian Dalam Negeri 2022 sehingga tahun 2022 sebelum pembubaran Dewan Rakyat? Tidak lain tidak bukan Mahyadin Yassin. 2018 sampai 2020 Menteri Dalam Negeri. Yang jaga pendaftar pertubuhan. 2020 sampai 2022 Hamzah Zainuddin dari Parti Pribumi Bersatu, Perikatan Nasional. Kalaulah Parti TAP adalah parti komunis yang lawan Melayu, yang lawan bahasa Melayu, yang lawan raja, dahsyatnya. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang Muhammad semua tak perlu tengok saya di sini. Kita semua dah masuk penjara. Bandar Baru Kelang masuk penjara. Kuala Kubu Baru masuk penjara. Panting masuk penjara. Parti TAP diharamkan. Tak ada lagi roket. Tetapi ini tidak berlaku. Buktinya macam mana? Maksudnya, semua ini adalah tomahan fitnah yang dilemparkan oleh parti lawan, khususnya semasa pilihan raya, untuk menakutkan orang Melayu. Itu adalah tidak benar. Kerana kalau sudah benar, kita nak tanya kalau orang ini percaya, dengar ni, nak tanya balik, kenapa kau sebagai Menteri Dalam Negeri, kau tak buat apa-apa? Kenapa tak haramkan DAP? Kenapa tak tangkap 2-3 kerat ahli DAP itu, pemimpin DAP itu ke dalam lokap? Kenapa tak buat? Kita tanya balik, kena tanya balik. Dan, ya. Kubu Baru. Banting, saya rasa mesyuarat dengan Parti Komunis itu bukan masalah yang besar. Kerana kita pun pergi luar negara mesyuarat dengan pelbagai pihak ataupun kita dijemput. Yang penting sekali ialah adakah DAP itu anti-Islam? Adakah ini betul tak? DAP tidak anti-Islam, muktamad, nokta. Kita tidak anti-Islam, malahan kita tidak mencampuri urusan pentadbiran agama Islam di negeri Selangor. Semasa kempen pilihan raya, ada akar umbi parti sesuatu yang mendakwa bahawa DAP ini mencampuri hal ehwal agama Islam. Tidak benar sekali. Tidak pernah berlaku, tetapi fitnah satu dunia mereka buat. TikTok, Facebook Live, ceramah dan sebagainya. Banting. Dia tuduh kalau Pakatan Harapan, kalau DAP ada, dia kata nanti Islam, nanti terkubur, masjid tak ada, surau tak ada. Ini saya nak sebutlah.
Saya kata punca cilaka lah, saya kata. Speaker saya tarik balik. Tapi cilaka lah, saya kata. Speaker saya tarik balik. Taman Ini Templar. memang cilaka lah, saya cakap. Taman Speaker saya Templar. tarik balik. Speaker, dia kata Selangor macam-macam. Tapi, dia mari tazkirah, mari kuliah, mari cari duit, mari berforum, datang Selangor. Mari surau di Selangor. Mari masjid di Selangor. Sebab itu saya katakan, memang cilaka. Saya tarik balik, Tuan Speaker. Banting, sebelum jawab saya nak tanya sikit. Ya. Okey, saya minta maaf ya, Nero. Tuan Speaker. Okey, saya sebagai orang Islam nak tanya pandangan kepada yang bukan Islam tentang tomahan-tomahan bila dituduh DAP komunis, DAP nak mengancam Islam dan sebagainya, fitnah-fitnah begini. Bagaimana pandangan orang bukan Islam sekarang bila begitu? Adakah mereka beranggapan Islam macam tu? Sebenarnya rakyat Malaysia tak kira kaum, mereka menerima dan menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan. Mereka tak nak campur pun apa urusan agama Islam. Mereka menghormati. Sama seperti orang Melayu dan Islam pun menghormati ajaran agama ataupun pengamalan agama-agama yang lain di tempat masing-masing. Tak ada isu, tak ada hal. Orang kamu kata tak ada hal. Tapi kerana politikus-politikus ini yang tak semestinya lompat parti dan yang dahulunya juga mangsa kepada lompat parti ini, dan sekarang ni mereka bersekongkol dengan orang-orang yang lompat parti ini, mereka buat satu perikatan, mereka ceramah satu dunia, mereka gunakan DAP ini sebagai mangsa, memangsakan DAP. Dan kalau kita lawan balik, lawan hujah, susahlah. Nanti orang kata memanglah sah. Ni 2-3 kerat DAP ni memanglah. Tengok. Cara dia ucap pun macam mana, macam itulah. Tengok. Marilah Melayu sokong PAS ataupun PAS Soti Parti Islam ataupun orang Melayu. Jadi tuan-tuan puan semua, ahli yang semua, apa yang saya lafazkan di sini adalah satu perkara yang saya rasa perlu kita hebatkan ataupun saya ingin kongsikan kepada semua. Parti DAP tidak pernah sekalipun anti. Malah kita sokong apa yang ada di dalam perlembagaan persekutuan. Kalau tak percaya, tengok perlembagaan parti kita. Kalau tak percaya, tengok manifesto Pakatan Harapan. Kalau tak percaya, saya nak tanya, bukankah kamu dulu, baik dari semasa zaman Pakatan Rakyat lagi, bekerjasama dengan orang TAP? Orang TAP dulu sampai sekarang ada berubah ke? Lim Kuan Ing tetap Lim Kuan Ing. Anthony Loke tetap Anthony Loke. Tak ada ubah banyak-banyak. Tapi TASA kita ada pengalaman untuk bekerjasama dengan kita. Kerajaan negeri macam mana? Kerajaan Pulau Pinang macam mana? Kerajaan Perak dahulu di bawah Pakatan Rakyat macam mana? Kerajaan Perak dahulu di bawah Pakatan Harapan macam mana? Kerajaan Negeri Sembilan di bawah Pakatan Harapan macam mana? Kan ada pengalaman. Jadi esko lagi, duduk satu meja. Pemesyuarat setiap minggu. Ada bukti tak? Tak ada. Banting. Pandangan banting lah banting. Yang menang pilihan raya ni. Menang sebab fitnah. Fitnah ni bukan malam. Siang hari fitnah. Kata kita Pakatan Harapan komunis, kita nak gubal perlembagaan, kita anti raja, kita anti Melayu, kita anti Islam. Ni, Selangor ni 15 tahun Pakatan Harapan perintah. Ada raja, ada Melayu, ada masjid, ada tazkirah, ada usrah, ada, semua ada. Kali ni memang saya marah betul lah. Yang menang ni macam mana? Yang menang disebabkan fitnah. Islam melarang amalan fitnah ni. Bila kena ke orang, dia ada ayat dia. Bila kena ke dia, semua haram, semua halal. Saya nak minta parti ni kalau boleh diharamkan lah dalam Malaysia ni. Sebab bawa rosak. Dia penunggang, dia penjual, dia pengkhianat kepada agama Islam dalam negara kita ni. Memang saya marah betul ni. Jadi sebabnya itu kita berasa susah hati lah. Ya, yang berhormat Taman Templar. Tapi kena bersabar. Saya sabar lah. Dalam tempoh 14 hari kempen itu kita sabar. Kita tidak respon. Tapi kita pun berharap rakyat ada kebijaksanaan yang mencukupi. Barangkali sekarang ini kita kalah kan, mereka menang. Tapi saya yakin
dengan adanya anti lompat parti ini dan juga semangat-semangat ataupun undang-undang baru yang akan dikemukakan, kita berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri dan membawa Malaysia pada landasan yang betul. Dan kita perkenalkan, tapi yang berhormat Taman Templer jangan susah hati juga. Kita susah hati, tapi jangan terlalu susah hati. Kita perlu peringat, undang-undang pilihan raya ini, dia ada satu peruntukan yang menghalang dan menegah wakil rakyat ataupun calon ataupun mana-mana individu daripada mengeluarkan kenyataan yang bersifat fitnah ataupun kenyataan yang akan merosakkan hubungan kaum dan agama. Kita tengoklah nanti, adakah ini boleh digunakan untuk digunakan untuk menghalang tindakan ini. Banting. Kalau kita tengok ada satu klip video semasa kempen di Perak, dia sebut terang-terang, kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, nanti dia akan halalkan LGBT. Banting tahu tak apa LGBT ni? Lelaki kahwin lelaki, perempuan kahwin perempuan. Antan bertemu antan. Lesung tidak berguna lagi. Kalau tak reti, balik cari kamus. Tapi hakikatnya orang yang kita rasa susah hati ialah ada orang yang percaya. Dan ada orang yang gunakan ini sebagai bahan kempen di pilihan raya. Itu sebabnya yang berhormat. Tadi yang berhormat ada menggunakan perkataan penungkang, penipu, pemfitnah. Saya simpulkan satu saja. P itu adalah perosak. Perosak nasional. Yang merosakkan nilai-nilai murni yang ada di negara kita. Seperti yang saya kata, kalaulah betul-betul TAP ini masalah dia, maka kau dulu sebagai Menteri Dalam Negeri, kau buat apa? Kau jaga polis, kau buat apa? Kau jaga pendaftar pertubuhan, kau buat apa? Kalau kau tak buat apa, penyandang kamu yang seterusnya, kau buat apa? Larut buat apa? Kalau Bagor tak buat apa-apa pun, Larut buat macam mana? Jadi, jangan guna ini sebagai parti TAP sebagai satu scapegoat ataupun kambing hitam untuk menghalaukan tuduhan mereka itu. Kalau berani, kalau jantan, petanding di dalam pilihan raya ataupun apa-apa saja pilihan, kita bahas tentang tarsa negara. Kita bahas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi tak berani. Yang hanya berani mereka buat adalah main tikam dari belakang, fitnah. Itu sebabnya perkataan yang digunakan oleh Yang Berhormat Taman Templer yang bermula dengan huruf P itu, saya boleh simpulkan, perosak nasional. Merosakkan segala nilai murni yang ada di masyarakat Malaysia ini dengan fitnah, dengan bohong. Jadi Tuan Timbalan Speaker, saya dengan ini saya ingin saya sambung sedikit tentang apa yang saya Banting, sarankan. boleh saya celah? Ya. Sekejap lagi. Tuan Timbalan Speaker. Memang saya bergunlah tengok Banting, Ujar dan juga daripada Taman Templer bila kita kaitkan DAP dengan China, China dengan komunis dan sebagainya. Tapi saya hairanlah tengok banyak orang Melayu beragama Islam menyertai parti DAP. Kita punya adun-adun, dusun tua pun ada juga bersama kita. Bandar Utama pun ada dengan kita. Apa keistimewaan parti DAP yang boleh membawa anggota-anggota Melayu beragama Islam ke parti DAP? Pastinya DAP ini kita cuba nak betul-betul, sekiranya parti ini adalah sebuah parti yang betul-betul ikhlas untuk memperjuangkan hak semua rakyat. Maka saya rasa itu adalah tarikan yang paling besar. Kalau parti ini, dia bukan main kata saja. Dia buat, dia betul-betul melaksanakan. Dia betul-betul berikhtiar. Dia betul-betul bekerja, buat kerja untuk tolong rakyat tanpa mengira kaum. Itu sebabnya parti ini dapat sambutan. Malahan semua parti sekiranya dia buat cara yang sama, saya kira dia boleh buat mendapat sambutan juga daripada penduduk seperpilihan kaum di Malaysia termasuk orang Melayu. Masalah kita ialah ramai parti politik di negara Malaysia ini, khususnya di sebelah sana, dia main cakap saja. Dia main cakap, itu pertama. Kedua, dia main fitnah, main bohong, main sentimen. Jadi saya ikut
titah ucapan ataupun kenyataan tuanku. Kita jangan fitnah. Dan kita jangan balas fitnah dengan fitnah. Kita balas fitnah tu dengan fakta. Fakta ialah kita TTAP, kita di dalam kerajaan negeri Selangor, kita tak kanggu, kita tak kacau, kita tak campur tangan. Dan kita tolong seberapa banyak boleh. Rakyat Malaysia, rakyat Melayu, anak Cina, anak India, anak kita. Itu apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita jaga semua orang. Kita nak bentuk kerajaan. Kan Tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong kata, kita perlu membina sebuah kerajaan yang inklusif, yang merangkumi semua kaum. Sebab negara Malaysia ini tidak akan berjaya tanpa sokongan dan kerjasama daripada semua rakyatnya yang berbilang kaum. Oleh sebab itu, Tuan Imam Speaker, saya amat berharap supaya kerajaan ambil tindakan. Kita tak degur-degurlah. Kita tak nasihat-nasihatlah. Tapi kalau ada lagi orang yang mengingkar, yang nak lompat parti, yang melanggar peraturan undang-undang ni, ataupun langgar peraturan dan undang-undang pilihan raya ini, fitnah dan sebagainya, sudah sampai waktunya untuk PDRM dan SPRM termasuk untuk ambil tindakan untuk berhukum mereka ini. Mereka yang membeli wakil rakyat, yang merasuah wakil rakyat, mensogok dengan wang ringgit dan kekayaan dan kedudukan, yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan fitnah yang tidak benar semasa kempen pilihan raya. Ada seorang calon saya lihat, dia masuk ke bilik darjah, dia pakai baju yang ada logo parti dia. Hairan saya, mengapa perkara itu tidak ditegah? Kan undang-undang di Malaysia ini diterima pakai sama rata oleh semua rakyat. Saya masuk ke dalam bilik darjah, saya tak pakai baju yang ada logo parti. Tapi saya tidak faham. Taman Templer, saya tak faham. Walau Kubu Baru, saya tak faham. Yang Berhormat Kota Kemuning. Yang saya pun tak faham, Tuan Imam Speaker. Mengapa ada orang boleh buat segitu? Dia pakai laju yang ada logo dia, dia masuk ke bilik darjah, dia buang undi, dia tangkap gambar lagi. Calon lagi. Tak ada orang tegur. Saya dengan Tuan Imam Speaker, kita adalah individu yang special dalam PRN kali ini. PRN kali ini, kita bukan penyokong. Kita bukan pencadang dan penyokong. Pencadang dan penyokong lain orang. Kita bukan ejen, kita bukan wakil calon. Kita ni walaupun wakil rakyat, tapi kalau nak masuk pun susah. Sebab kita bukan ejen kira undi, kita pun bukan ejen tempat mengundi, kita bukan pencadang calon, kita bukan penyokong calon, kita bukan wakil calon, kita wakil rakyat, tapi kita tak ada peluang, kita tak ada peranan. Malah kalau kita nak masuk ke sekolah pun, tag tak ada, tak boleh masuk. Kalau you pengundi tempat sekolah itu bolehlah. Kita tak boleh nak ronda-ronda tempat mengundi ni kerana kita ni wakil rakyat, tak boleh. Walaupun kita wakil rakyat, tak boleh. Itu sebabnya saya kata undang-undang pilihan raya ini kita perlu perketatkan. Kita perlu laksanakan. Kalau ada orang yang sogok wang, yang rasuah, yang beli wakil rakyat, yang fitnah-memfitnah, saya rasa sudah sampai masanya pihak eksekutif, PDRM dia, SPRM dia, pendaftar pertubuhannya untuk lakukan sesuatu. Jangan sampaikan pengundi dan rakyat hilang kepercayaan terhadap sistem politik dan demokrasi di negara kita. Jangan sampai fitnah-memfitnah ini sebagai satu budaya. Kita perlu perhentikan. Kita perlu perhentikan budaya songsang ini. Dan saya pun berharap bagi mereka yang ada wakil di Dewan Yang Mulia ini, jangan duduk diam saja. Jangan sembunyikan diri. Saya berterima kasih kepada rakan kita. Saya kira kali ini kalau di kawasan Kuala Langat, tomahan daripada Barisan Nasional kurang sikit. Saya pun tak tahu mengapalah, tapi kurang sikit. Barisan Nasional bagus. Tapi ini fakta lah. Ini pemerhatian saya. Barisan Nasional bagus tahun ni. Barisan Nasional tak tomah, tak fitnah, tak berapa fitnah Pakatan Harapan. Dia pun tak berapa fitnah Perikatan Nasional. Dah bertaubat. Dia diam-diam saja. Diam-diam pun boleh menang 30 provinsi ni. Kali ni Barisan Nasional bagus. Kita berharap politik matang ini, jangan, Tuan Mas Speaker, politik matang ini jangan cakap saja. Saya rasa Yang Berhormat senang lupa. Mungkinlah ada lah. Saya tak kata tak ada. Saya kata ada, tapi sikit-sikit lah ada.
Dah insaf. Dimaafkanlah. Mungkin dia dah insaf ataupun mungkin kali ini dia dalam posisi defending, jadi dia sedikit defensif. Dia pun tak nak serang-serang ni. Kita berharap itu berlakulah. Tapi itu saya rasa, ya Tuan Speaker, kita cakap tentang kematangan politik. Politik matang kan? Politik matang ialah bukan sesuatu yang cakap saja. Dahulunya ada sebuah parti kan, selalu kata politik matang sana, politik matang sini, tapi cakap tak sebut bikin. Yang melakukan ialah Pakatan Harapan. Sampai sekarang, apabila kita nak membentuk kerajaan persekutuan, sekarang ini masih lagi hak parlimen. Ketua Damansara, silakan. Yang berhormat Banting, tidakkah dalam keadaan sekarang ni, demi kepentingan rakyat dan kestabilan politik, perlukah Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan? Apa pandangan? Saya setuju. Kerana ini adalah suara hati semua rakyat Malaysia. Tapi kita sangat susah hati bila ada orang ni yang selalu memainkan sentimen no TAP, no Anwar. Then no TAP, no Anwar, then no federal government lah. Then Malaysia have no future. Yang Muhammad Banting. Ya. Ya. Dan Terima kasih. Okey, apa yang disebut oleh Yang Berhormat Banting tadi tentang ialah kewajaran apa yang timbulkan oleh Ketua Damansara. Tidakkah contoh yang terjadi di Perak menunjukkan jiwa besar Pakatan Harapan? Walaupun Pakatan Harapan kursi dia lagi banyak daripada Barisan Nasional jadi penting besar. Ya, saya ingat sebenarnya rasa seronok kan penting besar di Perak. Barisan Nasional. Kita jiwa besar. Menunjukkan bahawa kita mengenepikan segala konflik, segala politiking semua adalah untuk rakyat kita. Baik, terima kasih. Tapi saya harap hanya Perak bukan Selangor. Bergantung kepada keadaan. Tapi saya cuma ingin membincangkan perkara ini, iaitu apabila keputusan tu dah terbukti hang parlimen, saya kira Datuk Seri Anwar pun ada menghubungi rakan-rakan yang lain, sama ada di Barisan Nasional ataupun GPS ataupun mungkinlah Perikatan Nasional, mungkinlah kalau ada untuk bincang. Datuk Seri Anwar, orang putih kata reach out, send an olive branch untuk bincang, untuk kepentingan masa depan. Cuma kita tak faham, tadi kata ada orang ni dia terlalu taksub dengan no TAP, no Anwar. No TAP, no Anwar, no federal government, no future. Itu saja. Bagi saya itu saja. Bukan bagi saya, bagi semua rakyat Malaysia. Sama ada mereka menyokong Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional ataupun GPS ataupun GRS ataupun Pakatan Harapan. Kalau kita taksub dengan kepentingan politik ini, kepentingan politik kepartian ini, there will be no future for Malaysia. And there will be forever endless political fight. Jadi saya berharap kita sebagai rakyat, kita sebagai pengundi, kita sebagai pemimpin politik, kita sebagai wakil rakyat, masa untuk berkempen itu sudah berlalu. Sekarang masa adalah untuk fikir bagaimana cara untuk membentuk sebuah kerajaan. Jadi saya berharap pada masa yang sama, rakan kita akan menghayati maksud sebenarnya politik matang. Rakan kita dari sebelah sana khususnya, yang begitu beria-ia dengan politik tomahan fitnah ini, segeralah buangkan tabiat buruk ini. Kalau nak percaya, kalau kau percaya sangat dengan tomahan-tomahan dan fitnah ini, tunjukkan bukti. Jangan pula bukti tak ada, cakap kosong, dan apabila dijabar di mahkamah, tidak ada bukti dan bayarkan dirugi. Kita tak tahu dah berapa puluhan jutaan wang ringgit yang dibayar oleh orang-orang parti ini dalam kes mahkamah sivil, tuntutan saman. Tak tahulah, banyak sudah. Saya kira Yang Berhormat Taman Templer pasti ada angkanya. Banyak kan? Yang disaman oleh wakil rakyat amanah. Ganti rugi yang dibayar kepada pemimpin parti amanah. Begitu banyak sekali. Tak cukup lagi ke? Nak lagi? Saya tak tahulah. Jadi tuan-tuan semua, yang berhormat sekalian, saya dengan ini ingin mengakhiri ucapan saya. Ya. Boleh sedikit penjelasan? Ya, sikit. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Banting.
Pertamanya saya nak tanyalah sebab tadi yang Muhammad Banting sebutkan politik matang ni kan. Saya kira dengan kematangan kita sebagai ahli Dewan Negeri di Selangor ni, kita dapat menilai lah dengan keadaan kita berpolitik di Selangor ni. Cuma saya nak ambil kesempatan juga ucapkan tahniah kepada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan ni apabila mendapat sebuah kerajaan bersama-sama dengan Barisan Nasional di negeri Perak. Perak. Cuma saya nak tanya sebab ada kenyataan daripada Menteri Besar yang sekarang ni bahawa adalah bodoh saya kalau tidak menerima tawaran sebagai Menteri Besar. Cuma saya nak tanyalah sama ada ini adalah satu bentuk juga sebagai rasuah ataupun sesuatu yang lain lah. Mungkin Yang Berhormat boleh jelaskan. Terima kasih. Itu pada pendapat saya. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat kerana dipilih dan menang dalam pilihan raya ini sebagai ahli Parlimen Kuala Langat. Di bawah Tun Pantin lah. Tun Pantin salah sebuah kerusi DUN di bawah Kuala Langat. Dan memang tugas besarlah untuk membawa suara hati rakyat Kuala Langat di peringkat Parlimen. Tapi berkenaan dengan rasuah ini, saya kira ianya akan diperhalusi oleh pihak-pihak berkaitan. Sekiranya ada tuduhan dan lempahan bahawa ini rasuah, Parti Yang Berhormat ataupun Perikatan Nasional Yang Berhormat di kawasan Perak, di negeri Perak tu dia boleh buat laporan. Yang saya nak tanya balik, Datuk Seri Haji Sarani dia ada kata, dia ada bincang dengan Parti Perikatan Nasional tetapi tidak ada sebarang tawaran. Yang saya sekarang ini sanksi, ini adalah secara subjektif lah. Apa yang saya rasakan, apakah mungkin Perikatan Nasional hendak cuba menggunakan taktik lama? Yang Berhormat semua tahu dah apakah maksudnya taktik lama. Taktik lama. Kedua, undang anti lompat parti ini masih belum diluluskan di negeri Perak. Undang-undang ini masih belum lagi diluluskan di negeri Perak. Jadi kalau ada adun Barisan Nasional yang lompat, kerusi tidak akan dikosongkan. Jadi saya ingin bertanyalah, apakah yang bermain di dalam fikiran dan otak pemimpin Perikatan Nasional di kawasan negeri Perak? Tapi saya tak tahu. Cuma sekarang ni kalaulah ada isu berkenaan dengan rasuah, siapa saja pun boleh buat laporan SPRM, betul tak? Yang Berhormat Sungai Tawar. Boleh kan? Boleh. Tapi akan disiasat dan akan ditentukan oleh pihak berkuasa. Itu sebabnya saya kata, Tuan-Tuan Speaker, undang-undang berkenaan dengan kesalahan pilihan raya ini, sekarang ini SPRM, SPR, PDRM, dia sekarang ini kena siasat, kena buat betul-betul. Kalau ada undang-undang di dalam pilihan raya yang menegah tindakan memberi wakil rakyat, menegah tindakan pakai parti logo dalam pakaian semasa masuk bilik darjah, kalau ada undang-undang yang menegah mereka menggunakan fitnah untuk berkempen, kalau ada undang-undang yang melarang mereka daripada menggunakan kenyataan-kenyataan yang akan menjejaskan hubungan kaum dan agama di Malaysia ini, kalau adalah hukum mereka, hukum kau kalau ada. Banting. Kalau ada sampai ya, Yang Berhormat Taman Tembak, kalau ada sampai nak haramkan parti itu, silakan. Banting, saya setuju sangat tadi tu. Macam dia sebutkan kes Leong Gan Eng. Kan? Yang kata Leong Gan Eng ambil duit kan? Yang Presiden saya sebut Leong Gan Eng senyumnya, senyum dia dapati bersalah. Ini undang-undang yang terbaik lah di dalam negara kita. Senyum, dia dapati bersalah. Cuma saya nak tanya balik pada Sejangkang. Kalau boleh Sejangkang tolong jawab. Dapat duit mana kempen yang banyak sangat baru-baru ni? Kan? Dapat duit banyak mana ni? Siapa bagi ni? Siapa bagi duit yang banyak sangat ni? Kalau kita tengok kempen baru ni, kita kata, kalau kita Pakatan Harapan, memanglah Pakatan Harapan ni memang tak reti nak mencolek. Saya nak bertanya. Tak reti nak mencuri kan? BN pun saya tengok, tak ada kelas lah BN kali ni. Dia punya banner pun tak banyak, dia punya banting pun tak banyak. Tapi kalau Perikatan Nasional, makin nombor hari satu. makin banyak. Nombor satu. Makin hari Cuma makin kita banyak. nak tanya, dapat duit daripada mana? Makin hari makin Dapat banyak. duit daripada mana? Kita nak tanya. Kalau tak betul, kita tubuh kerajaan nanti, kita report, kita minta polis dan juga SPRM siasat. Kita
dikejutkan sebenarnya semasa kempen pilihan raya, dikejutkan Menteri Kasar, Menteri Air ni, dia ada menandatangani 2-3 surat tawaran kan untuk memberi kontrak kepada beberapa syarikat yang melibatkan wang berbilion-bilion ringgit. Sebenarnya Yang Berhormat Taman Templer, saya juga ada melontarkan soalan ini semasa kempen pilihan raya tetapi tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Dan kita lihat makin hari makin banyak bendera dia. Makin hari makin banyak panting dia. Makin hari makin banyak papan iklan dia. Ada variasi tertentu. Ada yang baju biru, ada yang baju hijau pun ada. Ada yang saiz macam ni, ada yang saiz besar. Makin hari makin banyak. Desainnya pun makin hari makin menarik. Kita pun tertanya-tanyalah, adakahnya ada kaitan dengan kontrak yang ditandatangani oleh Menteri Air tu? Menteri Air tu daripada siapa? Daripada parti apa saya tak tahu lah Yang Berhormat. DAP. Oh, saya kena tanya lah setiausaha kawan saya. Kalau dia tak daripada DAP, macam mana DAP boleh menolong parti PAS? Boleh, Yang Berhormat. Saya ingat apa Yang Berhormat nak jawab soalan. Tadi datang mana wang tu? Saya nak menjelaskan dan juga bukti kalau dapat ditunjukkan oleh Yang Berhormat Banting kerana menyebutkan ada kontrak yang ditandangani. Saya ingat lebih baik tunjukkan bukti. Begitu juga dengan saya kira yang disebutkan oleh Yang Berhormat Templer. Tak payah nak tunggu nanti kalau sebagai surat kerajaan. Kalau ada bukti sekarang ataupun laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya tak tuduh sumber Yang mana Berhormat. kewangan dan sebagainya, kita akan keluarkan laporan-laporan Saya kewangan. tak tuduh. Saya cuma bertanya saja dari mana datang wang tu. Tadi Saya Yang cuma- Berhormat sebutkan ada surat kontrak Ya, yang ditandatangani. ada laporan media. Ada laporan media. Sekarang Itu Yang sebab saya Berhormat dah tanya. terbulat. Adakah dia benar? Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat ialah adakah benar atau tidak, ada kaitan ke tidak dengan kontrak-kontrak yang diberikan. Itu soalan saja. Jawapan hanya ya atau tidak. Ada kata ada. Saya ingat Tak lebih perlu baik jangan buat tuduhan, international rumor. buktikan. Saya ataupun tak tuduh, saya tak keluar, tuduh. Tapi di luar kenyataan. ada tomahan dia, ada tuduhan macam ni. Saya sebagai calon, saya sebagai wakil rakyat Kuala Langat, saya tanya semasa ceramah, saya tanya secara terbuka, tak ada soalan. Kebetulan di sini saya pun nampak ada wakil-wakil yang saya rasa ada jawapannya. Saya pun cuba tanyalah. Dan maka dengan itu saya pun berharaplah dapat jawapan. Jawapannya hanya mudah saja, sama ada ya atau tidak. Saya ingat Yang Berhormat sedangkan nak jawab ya atau tidak. Jadi ya ke tidak? Tidak. Saya ingat ada kenyataan daripada Menteri Kasar pun. Bukan, Saya saya tanya tentang kempen Kuala Langat. Saya tak tanya tentang kempen Bera ke, Marang ke, kota baru Boleh ke. buat semakkan laporan kewangan kita nanti pilihan raya. Saya ingat tak ada. Kita tak ada dapat sumber daripada mana. Saya Daripada kebetulan parti kita saya nampak sendiri. Yang Berhormat boleh jawab ya ke tidak. Ya atau tidak itu saja. Ya atau tidak apa? Ya atau tidak. Adakah kempen pilihan raya Yang Berhormat di Kuala Langat ini ada kaitan dengan wang yang disumbangkan oleh pihak-pihak yang tertentu yang terlibat dalam kontrak itu? Tidak. Itulah. Itu saja. Itu saja. Kenapa nak putar satu dunia ataupun international roaming? Itulah jawapan daripada Yang Berhormat. Jadi kita terimalah. Jadi jangan kusar. Kita tanya saja. Kita gentleman. Kota Damansara. Banting, terima kasih. Tidakkah Banting tahu ataupun maklum bahawa sekiranya Pakatan Harapan memerintah, antara salah satu usaha yang akan dibuat ialah bahawa SPRM di bawah seliaan Parlimen. Itu mungkin boleh, kenapa Pakatan Harapan mengharapkan begitu rupa SPRM di bawah Parlimen? Boleh jelaskan? SPM di bawah Parlimen ni saya rasa di luar bidang kuasa saya untuk menjawab. Tetapi ada kalanya saya rasa sekiranya ada peruntukan seperti itu, maka senanglah ataupun mudah untuk ahli Parlimen memantau perjalanan dan pelaksanaan SPRM. Tetapi itu adalah perkara di peringkat Parlimen dan lebih baik kita serah kepada ahli-ahli Parlimen yang ada, yang baru dipilih untuk mendalami perkara ini. Tapi saya tidak ada pandangan sekiranya hendak dibuat sedemikian rupa. Cuma saya menegaskan bahawa supaya pihak-pihak berkaitan perlu bersiasat. Menyiasat perkara yang melibatkan kesalahan pilihan raya ini dengan sedalam-dalam. Jangan buat sepintas selalu saja. Jangan ingat ini perkara remeh-temeh. Jangan ingat perkara ini pilihan raya tak lepas. Kita tak perlu buat apa-apa. Padahalnya sekiranya dibiarkan begitu saja, tidak disiasat, dia akan menjejaskan masa depan dan juga pembangunan politik di Malaysia ini. Kita tak nak rakyat, khususnya pengundi muda, dia muak dengan politik. Dia muak dengan politikus. Dia muak dengan
pelipatan dalam parti politik. Kita tak nak. Kita nak semua untuk mengambil bahagian. Mengambil bahagian dalam politik dan menyemarakkan pembangunan politik di Malaysia agar dia jadi lebih demokratik, lebih adil dan lebih rasional. Dan bukan berdasarkan kepada emosi. Hari ini kita telah pun menolak langkah yang bagus untuk membawa satu rang undang-undang untuk menegah wakil rakyat daripada lompat parti. Dan kalau lompat parti, mereka perlu mengosokkan kerusi dia. Tetapi beliau dibenarkan untuk bertanding semula sebagai calon di kerusi yang sama. Saya kira ini adalah semangat besar yang kita perlu menyokong semasa membahas rang undang-undang ini. Dan berkenaan dengan perkara-perkara yang lain, saya rasa kita perlu, saya ada menjadi tanggungjawab saya untuk panggilkan di sini sebagai ingatan kepada semua. Kita ini adalah wakil rakyat. Kita akan mengambil bahagian dalam pilihan raya nanti. Kita akan bertepan dengan rakyat. Kita perlu menjelaskan, membawa budaya politik yang matang, yang rasional, yang tidak berdasarkan emosi, yang berdasarkan fakta, bukannya fitnah, untuk dibawa kepada rakyat supaya rakyat tidak terbawa-bawa dengan emosi-emosi yang keterlaluan. Itu saja Tuan Timbalan Speaker, saya di sini ingin menyokong rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih.